Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar semua? Sudahkah anda bersedia untuk mempelajari topik hari ini? Topik hari ini adalah penyalahgunaan bahan pada muka surat 142. Di dalam topik ini, kita akan memahami kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang penyalahgunaan bahan. Kita juga akan membincangkan implikasi menyalahi peraturan dan undang-undang penyalahgunaan bahan kepada diri sendiri serta keluarga. Dan juga kita akan menjana idea kepentingan pematuhan peraturan dan undang-undang. Jadi, para pelajar sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan bahan? Penyalahgunaan bahan terdiri daripada aktiviti seperti menghisap rokok, menghisap vape, menghidu gam dan mengambil dadah seperti syabu, ganja dan pil hayal. Mengapa agaknya golongan remaja mudah terlibat dengan penyalahgunaan bahan? Adakah anda tahu? Sebab yang pertama adalah pengaruh rakan. Pengaruh rakan sebaya. Faktor lain yang menjadi penyebab penyalahgunaan bahan ialah mungkin sikap ataupun sifat ingin. Para pelajar sekalian, janganlah anda ingin tahu bagaimana rasanya mengambil semua bahan yang terlarang ini ya. Penyalahgunaan bahan ini bukan saja akan meninggalkan implikasi yang buruk terhadap anda, malahan juga ianya boleh menyebabkan ketagihan, susah untuk menyembuhkan diri daripada ketagihan. Contohnya seperti dadah. Baiklah, seterusnya kita lihat buletin di sana di muka surat 144, penyalahgunaan bahan dalam kalangan remaja. Penyalahgunaan bahan merupakan satu fenomena yang mengancam golongan remaja. Golongan ini mestilah mempunyai apa? Mestilah mempunyai pendirian yang kukuh dan mengamalkan nilai-nilai yang murni serta bijak untuk membenteras keadaan ini. Kata kuncinya adalah pintar memilih, berakhlak mulia. Jadi, golongan remaja ni berapa umur? Golongan dalam lingkungan umur berapa ya? Adakah anda tahu? Golongan remaja ialah golongan dalam lingkungan umur antara 13 tahun dan hingga 18. Pada lingkungan umur ini, remaja mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya untuk mencuba sesuatu yang baru. Tak salah untuk mencuba sesuatu yang baru, tetapi jangan mencuba bahan seperti dadah, vape, rokok. Kerana apa? Kerana bahan ini boleh menyebabkan ketagihan dan merosakkan kesihatan serta mental ya. Golongan remaja haruslah sedar bahawa suatu masa nanti, remaja merupakan golongan yang memegang puncak pimpinan negara kita ya. Jadi kita haruslah mengambil inisiatif untuk melindungi diri daripada semua bahan yang terlarang ini. Seterusnya kita akan lihat implikasi masalah penyalahgunaan bahan dalam kalangan remaja. Apakah yang dimaksudkan dengan implikasi? Implikasi adalah kesan. Bolehkah pelajar sekalian menyenaraikan apakah implikasi penyalahgunaan bahan dan apakah usaha yang telah dibuat untuk mengatasi masalah penyalahgunaan bahan ini? Baiklah, mari kita tengok apakah implikasi di muka surat 146. Pertama sekali, implikasinya adalah bertentangan dengan ajaran agama. Kedua adalah keruntuhan akhlak. Ketiga adalah mengaibkan nama baik keluarga. Seterusnya, hilang tenaga kerja dari golongan ini. Implikasi yang seterusnya adalah gagal dalam pelajaran. Selepas itu akan terdedah kepada penyakit dan gejala sosial yang lain. Akhir sekali, kamu akan tersisih daripada keluarga dan masyarakat. Jadi pelajar sekalian, apakah langkah-langkah positif
yang boleh diambil untuk membendung daripada terjadinya perkara akibat kesan penyalahgunaan bahan. Tuliskan jawapan anda di dalam kertas buku latihan anda. Seterusnya, kita akan lihat implikasi penyalahgunaan bahan terhadap masyarakat dan negara. Yang pertama, sudah semestinya tidak ada generasi pelapis sebagai pemimpin negara. Kedua, negara mungkin dijajah sekali lagi. Seterusnya adalah keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat. Ini menyebabkan masyarakat tidak aman dan tidak stabil. Dan sudah semestinya dasar-dasar kerajaan sesebuah negara akan terbengkalai. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan mematuhi undang-undang. Kenapa agaknya kita selalu diingatkan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang? Pertama sekali adalah untuk memastikan individu berdisiplin. Di samping itu, ini boleh menjaga hak asasi individu. Peraturan dan undang-undang juga membentuk hidup bertoleransi dalam masyarakat berbilang kaum. Maka dengan itu, ia akan menjamin ketaatan rakyat. Undang-undang dan peraturan juga memastikan rakyat hidup bersatu padu. Dengan itu, ini akan menjamin keselamatan dan keamanan negara. Dengan adanya peraturan dan undang-undang, ia akan membentuk sistem pentadbiran telus dan teratur. Dan ini memupuk sikap saling hormat-menghormati di antara rakyat. Apakah yang akan berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan dan undang-undang? Cuba pelajar sekalian fikirkan, beri 3 implikasi jika kita tidak mematuhi undang-undang. Jadi, para pelajar sekalian, secara rumusannya kita telah mempelajari apakah yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan bahan. Kita juga telah mempelajari apakah implikasinya jika kita mengambil bahan terlarang ini ya. Kita juga telah membincangkan betapa pentingnya undang-undang dan peraturan. Akhir sekali, para pelajar sekalian, anda dikehendaki untuk membuat latihan pengukuhan di muka surat 149. Sila buat di dalam buku latihan PJPK dan selepas itu ambil gambar dan attach di Google Classroom. Sekian saja untuk topik hari ini, penyalahgunaan bahan. Sekian, terima kasih.